Itu permulaan dia. Jadi kita nak korang rahsia orang. Nampak? Okay, saya ni saya nak tanya tentang cara kita untuk mendekati seorang staf yang bermasalah tapi dia tak datang kerja. Okey, kita mulakan dengan okey, supaya dia yakin dengan kita bahawa kita menerima soalan dia tu. Okey, kalau Puan Farida rasa dia tak datang kerja itu mengganggu perkhidmatan, apa yang Puan Farida boleh buat ke atas dia? Pertama saya akan call dia, akan tanya dia kenapa tak datang. Tapi selalunya bila call dia tak angkat. So bila dia tak angkat, saya call suami dia. Suami dia kata akan pujuk wife dia lah kan, pujuk wife dia untuk datang kerja. Tapi berhenti kat situ je lah. Okey, selain daripada call wife dia, apa lagi usaha yang Puan Farida rasa macam Puan Farida tak buat lagi setakat hari ni? Soalan ni saya nak tanya personal saya. Okey, macam ni. Dia sebenarnya ini cerita lah, bukan coaching ni. Okey, contoh, kalau kata kita menghadapi situasi macam ni, orang ni dia tak bersedia lagi nak coaching dengan kita. Sebenarnya dia nak cara personal. Bermakna sesi coaching tak berlaku lagi. Layan dia dulu secara personal dulu, sehingga dia bersedia. Dia main depan kita ni, dia duduk sebagai coaching. Sebab dia nak luahkan. Kalau dia luahkan sebagai personal, dia tak panggil lah sesi coaching. Cerita kat dia dulu, okey, sekarang ni dia cerita kat kita, cerita personal. Kita dah dapat satu gambaran, okey, dia ni sebenarnya dah ada agenda. Baru kita mulakan, boleh tak Puan Farida kita mulakan sesi coaching? Nampak tak kat situ? Jangan kita masukkan agenda personal dia kat kita. Sebab ada satu kes yang kami buat semasa kami sebelum kami ditauliahkan. Ada satu timbalan pengarah hospital di belah KL lah. Bila masa dia nak buat sesi coaching tu, akhirnya coach dia tu mula bertanya kat dia soalan-soalan yang personal. Sebab sebenarnya dia ada bergaduh dengan lelaki dia. Dia tak dapat kasih sayang selama ni. Tapi dia anggap benda tu pandu citra, tapi dia buat secara personal. Kemudian menangis-nangis, meronta-ronta di dalam bilik. Kemudian timbalan pengarah tu bagi tisu dekat dia. Suruh dia nak. Rupanya bila bagi tisu tu dia anggap kata macam, oh take care sungguh lah. Dia mula main rapat kursi lagi dekat. Dia rapat kursi. Nampak tak? Di situ, jadi kita kena amalkan sikap pandu citra ni profesional. Buat, kalau boleh jangan buat terlalu private. Kalau boleh kita pergi ke tempat yang orang ramai tapi jauh daripada orang. Orang nampak kita. Sebab benda-benda apa boleh berlaku. Mula-mula personal. Lepas tu dia kata syok, dia ni cerita rasa macam nak ambil berat lah. Dia pun ada masalah dah sebenarnya. Dia nak handle orang lain tapi dia sendiri pun ada masalah rupanya. Aku cakap, oh dia ni macam aku boleh letak atas bahu dia lah. Dia pelan-pelan. Jadi kita terganggu, emosi kita terganggu sebagai coach. Tapi bukan masalah kalau kita nak berhentikan coaching tu sekejap. Contohnya kita kalau dia rasa lain macam. Contoh kan, sebab coaching ni perasan nak mata saya tadi. Saya bukan tengok bawah, saya bukan tengok belakang. Saya tengok kat dia. Jadi kita pun manusia, dia pun manusia. Itu kena ingat sampai bila-bila. Okey. Jadi bila kita pandang dia, kita dah tahu. Kita dah kena tengok riak body language dia. Ada orang tu dia cuba menggoda dalam keadaan body language. Kita coach ni akan rasa macam, terutama jika anda tadi coach staff lelaki-lelaki, mana kita tahu? Kita tak tahu, dia tahu kata sister ni banyak duit pula. Duit banyak ribu-riban. Kan, dia buat cerita masalah-masalah, rupanya last sekali pinjam 100. Kan? Kita dah jadi jam kan. Dia buat cara macam tu. Jadi kita untuk profesional punya, kita mesti tengok body language dia. Kalau dah nampak lain macam, kita boleh stop sekejap kan. Nanti kita sambung lagi. Kita boleh stop dan dia juga sebagai coach boleh stop. Tak ada isu. Tak ada mesti sampai selesai sampai dia kata, wow, baguslah coachnya. Jangan. Yang tu kalau bagus, bagus sungguh. Tapi kalau bagus tu ada makna, Tiramli kata, bahaya. Sebab coaching ni kadang-kadang dia boleh mula-mula daripada segi nak tingkat potensi saja. Lepas tu nak selesai masalah. Lepas tu dia masuk ke dalam area yang
benda lain, dia bawa agenda lain. Kalau agenda lain, kita tukar kepada sesi lain. Jangan sesi yang sama. Bermula dengan sesi staff, lepas tu dia cerita personal dia pula. Saya sebenarnya bukan tak mau, contoh saja contoh. Saya bukan tak mau tanya dia sangat, tapi sebenarnya bila saya tengok dia, saya kesian kat dia. Tengok macam bini dengan saya lagi lawa daripada bini dia. Lagu tu pula dah. Dia tukar cerita di dalam coaching tu pun boleh jadi. Tuan-tuan jangan tak sangka benda dia boleh jadi. Jadi kita kena berhati-hati dalam melakukan pandu citra ni. Fokus saja, fokus sampai dia kata apa? Macam tadi dia kata, saya sebenarnya cakap personal, kita berhenti dulu. Dengar dulu. Okey, cakap personal apa? Macam tu. Jangan kita sambung pandu citra, tak profesional jadinya. Bila pandu citra tu dicampur dengan personal. Okey, cuma kalau kata niat dia tu dia nak personal tu, contoh dia malu kat orang lain. Dia tak mau benda ni pecah rahsia sebab isu ni isu anak buah dia. Itu saya kata, sekarang ni boleh PM direct. PM dulu, PM WhatsApp dulu kat saya. Saya cuba dulu teliti dulu, saya jawab dulu. Sampai saya rasa okey, agenda ni boleh dibuat sesi pandu citra. Sebab bukan semua benda boleh diselesaikan dengan pandu citra. Bukan semua benda boleh diselesai dengan mentor-mentee. Bukan semua benda boleh diselesai dengan consultation. Sama juga kita pergi kat doktor. Doktor tu adalah konsultan lah kan. Kita pergi jumpa